Kita mulai lah ya, Ustaz. Ustaz, kenapa suara tiada, Ustaz? Okey, suara jelas tak? Oke. Oke, jelas, Okey. Ustaz. Skrin nampak tak skrin ni? Nampak, Ustaz? Okey, Oke, kita mulai lah kan, Ustaz. insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan daurah kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma astur aurati wa amin rawati amma ba'd. Yang berbahagia lagi dikasihi Fadil Ustaz Mahdi bin Muhammad, pembentang kitab Himpunan Hukum Hakam Puasa dan Masalah Berkaitan menurut pandangan mazhab Syafi'i yang disusun sendiri oleh beliau, yang berusaha mengurusi syuro Sekolah Nabi sama Raudhah. Untuk pengetahuan Ustaz, syuro ini kami punya ahli lembaga pengarah sekolah lah. Ada bersama-sama dengan kita pagi ini Tuan Ahdin bin Sinki. Seterusnya ada Mudir Sekolah Rendah Islam Ar-Raudhah Ustaz Bunyamin bin Bakri. Seterusnya semua hadirin hadirat sahabat-sahabat yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah dan kurnianya, maka pada pagi ini kita sama-sama dapat menghadiri majlis ilmu pengajian berkaitan dengan puasa yang beberapa hari lagi akan tiba. InsyaAllah kita sudah berada pada 12 Sya'ban seingat saya. Kalau bukan 12, 13 Sya'ban. Dan beberapa hari lagi kita akan masuk dalam nisfu Sya'ban. Dan hari ini kita bersama-sama lah menuntut ilmu untuk sama-sama kita bersedia menyambut Ramadan yang bakal tiba insyaAllah. Jadi bersama-sama dengan kita adalah Al-Fadil Ustaz Mahdi bin Muhammad yang berasal daripada Kuala Terengganu, Darul Iman, merupakan sarjana ekonomi dan perbankan Islam daripada Universiti Yarmouk, Jordan, dan sekarang merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Islam Zainal Abidin, UNIZA, dan merupakan ahli panel khutbah Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Beliau juga adalah penulis buku teks syariah KBD tingkatan 3 dan 5. Jadi kalau kita mau cerita latar belakang, insyaAllah banyak lagi lah kita akan cerita, dan mungkin nanti Ustaz akan ceritakan juga serba sedikit berkenaan dengan latar belakang beliau. Jadi untuk tidak memanjangkan masa, saya yang ini menjemput dan mempersilakan Fadilatul Ustaz untuk menyampaikan daurah kita pada pagi ini. Sebab inilah yang kita mau dengar insyaAllah. Jadi tanpa mendengarkan masa lagi, saya ingin menjemput dan mempersilakan Fadilatul Ustaz untuk meneruskan pengajian daurah kita pada pagi ini. Fadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddi lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara pengurusi Ustaz Muhammad yang saya hormati dan muliakan, pengurusi syura Sekolah Rendah Islam Raudhah, dan juga kepada mudir-mudir Sekolah Rendah Raudhah yang berada pada pagi ini bersama kita, kepada para guru, para pendidik serta tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya pada pagi ini. Kalaulah ada yang tidak saya tersebut, itu mohon maaflah kerana saya tidak dapat secara keseluruhan ya, siapa yang mungkin berada bersama kita ni, orang-orang besar, datuk-datuk ataupun datin-datin,
Yang pentingnya ucapan salam saya kepada semua dan juga rasa gembira saya dapat bersama dengan sahabat-sahabat daripada Sabah sekalian. Dan ini kali pertamalah saya kenal ataupun saya dipanggil oleh Sekolah Rendah Islam Ar-Rawdah ni. Mungkin lepas ini pengurusi Ustaz Muhammad boleh ceritakanlah sikitlah berkaitan dengan sekolah ini. Okey. Tanpa membuang masa, kerana masa kita pun tak berapa banyak untuk sesi yang pertama ni saya cadang untuk mengambil sebahagian daripada kitab inilah yang kita akan jadikan sebagai silibus bagi perbincangan tentang masalah-masalah puasa. Baik. Ini himpunan ini saya buat bersama sahabat-sahabat rakan-rakan saya yang mengaji. Kami mengadakan pengajian berkitab di Kuala Terengganu ini daripada kitab-kitab fiqh Syafi'iyah yang di depan ni saya ada tulislah sejarah bagaimana terhasilnya himpunan masalah ataupun hukum hakam berkaitan puasa ini. Yang tujuannya ialah untuk memberi rujukan cepat, rujukan pantas kepada masyarakat awam terutamanya berkaitan dengan hukum hakam berdasarkan kepada mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab asas bagi kita di Malaysia ini. Maka berdasarkan kepada rujukan dalam kitab mazhab Syafi'iyah kita ini, saya dan sahabat-sahabat kami yang terlibat ini menyusun dan juga menerbitkan kitab ini. Okey, baik. Saya rasa mungkin dah ada bersama dengan tuan-tuan kitab tersebut. Saya maklumkan awal lah kepada pengurusi, kepada AJK, kalau boleh didapatkan ini lagi elok lah. Kalau tak dapat pun tak apa, kita dah ada secara versi saya tayangkan di depan ni lah. Dan saya memberi peluang dan ruang kalau ada peserta-peserta, tuan-tuan, puan-puan ingin terus bertanya secara langsung ketika sesi ni, tak apa, boleh saya benarkan. Dan saya pun lagi senang begitu ya. Kalau ada mana-mana bahagian ataupun pernyataan yang perlu kepada pertanyaan lebih dan kepada pencerahan, saya alu-alukan soalan. Boleh langsung bertanya ya. Rasanya admin bagi Google Meet ni boleh tu kan dia tidak block kan boleh jadi kalau ada yang nak bertanya tu boleh silakan. Saya tak nampak siapa yang bertanya ni. Saya kalau boleh, sebab saya share screen kan ni, skrin saya besar di sini, saya hanya buka satu device ini. Kalau boleh pengerusi, kalau ada yang mahu bertanya tu, tolong berikan makluman kepada saya. Tolong bercakap supaya saya boleh stok di mana-mana bahagian dan benarkan mana-mana yang ingin bertanya untuk bertanya. Baik. Kita boleh mulakan pertamanya pada masalah puasa Ramadan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masalah pertama itu membincangkan tentang puasa Ramadan. Kita kena tahu bahawa Ramadan ini ialah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi khususiyah. Khususiyah makna keistimewaan yang khusus kepada umat Nabi SAW. Adapun ibadat puasa itu sendiri, dalam bentuk puasa ataupun penamaan puasa itu telah ada dan berlaku pada umat-umat terdahulu. Sebagaimana ayat yang biasa kita dengar, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus siyam, kami fardukan kepada kamu puasa sebagaimana difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Maknanya perbuatan atau ibadat puasa ini telah ada pada umat-umat sebelum. Cuma apa yang menjadi keistimewaan? Yang menjadi keistimewaannya ialah puasa Ramadan. Puasa secara umum itu, ibadat itu dah ada pada umat-umat yang sebelum ini. Bahkan pada agama-agama lain pun ada bentuk-bentuk puasa mereka sendiri. Okay. Ia difardukan pada bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW sampai di Madinah pada Rabiul Awal.
disampai di Madinah hijrah. Kemudian tahun pertama sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamaadul Awal, Jamaadul Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian tahun kedua, ni kira walaupun datang kepada bukan awal tahun tapi kira tahun satu lah, tahun pertama. Tahun kedua ni lah mula daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamaadul Awal, Jamaadul Akhir, Rejab, Sya'ban. Sya'ban tahun kedua inilah berlakunya pensyariatan puasa Ramadan. Dari segi bahasa, kalimah Ramadan itu diambil daripada beberapa makna dalam bahasa Arab. Okay. Dari segi pengertian puasa itu sendiri, kita ambil kalimah pertama, puasa Ramadan tu. Saum tu bermakna menahan diri. Pada istilah ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang tertentu yang membatalkan puasa mengikut cara tertentu, dengan cara tertentu. Ini maklumlah kelah. Jadi puasa ni pada bahasa ialah tahan diri. Sebagaimana Sayyidatina Maryam dalam surah Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Inni nazartu lirrahmani sawma. Dia kata, aku bernazar kepada Allah untuk menahan diri. Falan ukallimal yawma insiya. Hari ini aku tidak akan bercakap dengan siapa-siapa pun. Apabila Sayyidatina Maryam melahirkan Nabi Isa, lalu dibawa kembali kepada kaumnya, dia bernazar, dia tak nak berjumpa dengan, dia tak nak bercakap dengan siapa pun. Bila orang tanya anak siapa ni, dia isyaratkan, dia tunjuk kepada bayi tersebut, Nabi Isa tu. Dan Nabi Isa bercakap ketika kecil. Maka di sini saum pada makna bahasa tu tahan diri. Tahan diri daripada bercakap, tahan diri daripada makan, tahan diri daripada berjumpa orang, tahan diri daripada apa? Apa-apa bentuk menahan diri itu dipanggil saum pada bahasa. Adapun pada istilah dia merujuk kepada ibadat khusus yang kita laksanakan itu. Okay. Yang kedua, perkataan Ramadan. Ramadan diambil daripada perkataan ar-ramadu. Ar-ramad ini bermaksud bersangatan panas. Syiddatul har. Panas yang sangat. Ini kerana apabila masyarakat Arab mula-mula nak meletakkan nama bagi bulan, cuaca yang berlaku pada bulan yang ke-9 daripada turutan bulan Muharram Safar itu di bulan ke-9. Cuaca ketika itu bersangatan panas, maka bertepatan, bersesuaian dengan kondisi cuaca pada bulan tersebut, maka dinamakan Ramadan. Asal daripada perkataan Ramad yang memberi makna sangat panas. Dan juga ada sebahagian mengatakan dia ambil daripada perkataan Ar-Ramdu yang memberi makna membakar. Ihraq, ialah panas dan membakar ni satu yang sinonim ataupun ada makna perkaitannya, iaitu panas membakar. Kenapa demikian? Kerana bulan Ramadan ini bulan dibakarkan dosa-dosa, dihapuskan dosa-dosa. Itu sedikit pengenalan berkaitan dengan makna Ramadan. Seterusnya kita masuk kepada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Islam, berakal, baligh dan juga berkemampuan. Yang pertama Islam. Maklum, orang bukan Islam tidak wajib puasa. Wajib dengan maksud mereka tidak sah dan tidak dituntut puasa dalam keadaan mereka masih kufur. Adapun mereka itu berdosa kerana meninggalkan puasa, itu memanglah orang yang tidak Islam, mereka meninggalkan kewajipan-kewajipan yang ada dalam agama kita. Orang bukan Islam tak semayang, tak puasa, tak beri zakat, tak pergi haji. Mereka juga akan dikira berdosa kerana meninggalkan perkara-perkara cabang ibadat tersebut. Macam mana nak semayang? Mereka tak sah semayang. Mereka semayang dengan cara mereka masuk Islam dululah. Tapi mereka tetap dikira berdosa andai kata meninggalkan ibadat-ibadat yang disyariatkan dalam agama kita. Tapi tidak sah dalam keadaan kufur tu lah. Tidak. Okey, kemudian apa akan berlaku kalau seorang yang asalnya kafir masuk Islam? Adakah perlu qada balik puasa-puasa yang terdahulu? Jawabnya tidak perlu qada tahun-tahun sebelumnya setelah memeluk Islam. Ini supaya untuk memberi galakan kepada orang yang bukan Islam masuk Islam. Sebagai
memberi keringanan dan galakkan kepada orang bukan Islam masuk Islam. Perbuatan amalan yang sebelum itu mereka tak perlu qada lah. Tak perlu qada, puasa ke semayang ke apa ke tak perlu qada. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam ni menghapuskan dosa-dosa dan kewajipan lah hati kata-kata apa yang sebelumnya. Namun bagi orang murtad wal-iyazubillah diwajibkan ke atasnya untuk qada setiap hari puasa yang ditinggalkan selama murtad setelah ditaubat. Nah ini kalau berlaku murtad wal-iyazubillah. Tengok. Orang dah Islam, dia Islam, tiba-tiba murtad. Contoh. Dalam tempoh tersebut murtad katakanlah. Kemudian dia sedar balik, Allah Ta'ala beri hidayah balik, dia Islam balik. Tempoh dia murtad ini, dia kena qada balik. Qada balik. Dia semayang, andai kata dia tak semayang, memang dia kena qada lah. Kalau dia semayang sekalipun, dia kena qada juga. Sebab semayang tidak sah. Sebab dia tidak Islam lagi ketika itu. Dia telah keluar balik Islam. Jadi puasa dan solat yang ada dalam tempoh murtad itu kena qadakan. Yang kedua berakal. Tidak diwajibkan berpuasa ke atas orang gila. Jika gila itu terjadi bukan disebabkan perkara haram. Orang yang jadi gila, ditarik akalnya oleh Allah, na'udzubillah min zalik, puasa tidak wajib. Adapun jika sebaliknya seperti seorang itu hilang akal kerana meminum arak, maka wajib qada puasa setelah dia kembali sedar. Adapun orang yang berusaha membuat dirinya jadi gila. Contoh ni minum arak banyak sangat, ambil pil banyak sangat, akhirnya jadi putus waya otak dia. Maka ketika itu dia kena qada. Tempoh yang mana dia tinggal puasa dalam keadaan gila tu dia kena qada. Adapun gila yang mana berlaku dengan keadaan yang tidak sengaja atau bukan dengan cara haram ni, maka ketika itu tidak perlu qada kalau dia sedar. Okay. Yang seterusnya, ini kalau kita boleh bincangkan sikit masalah orang yang nyanyuk ni macam mana? Orang tua yang nyanyuk. Jadi yang nyanyuk ni, kalau dia tu nyanyuk yang mana sampai tahap memang dah tak boleh kawal lah. Maksudnya dia tak ingat dah. Maka dia dikategorikan macam orang yang hilang akal ni. Maka mereka tidak wajib untuk qada. Tidak wajib untuk qada. Ada soalan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita lah. Sahabat-sahabat, kawan-kawan saya ada bertanya berkaitan dengan isu qada puasa ni. Macam mana? Dia tanya, mak ayah dia tinggal puasa. Mak ayah dia tinggal puasa, lepas tu meninggal, adakah wajib untuk dia qada? Ni kadang-kadang kalau kita tak perhati, bila orang tanya begitu kita kata, bolehlah qada ataupun bayar fidyah. Cuma kita tanya balik. Orang yang dia nak qada tu, ahli waris dia tu, mak ayah dia ke apa ke, mereka tu masa ketika bulan puasa tu, status mereka macam mana? Status macam mana? Bila tanya balik, dia nyanyuk dah. Dia nyanyuk dah ustaz. Dia dah tak itulah semakan semua orang urus, buang air ke nak remah dia, orang urus dia. Memang nyanyuk dah dia. Tak. Dah bila nyanyuk, maknanya puasa tu tak wajib ke atas dia. Bila meninggal, anak beranak tak perlu qada. Qada pun tak perlu, bayar fidyah pun tak perlu. Nampak itu kadang-kadang kena tengok tu. Bila tanya-tanya balik, kita tanya dia balik, mak ayah dia dah dalam keadaan status nyanyuk dah. Bila nyanyuk ni tak ada kewajipan puasa lah. Jadi tidak ada ke atas ahli waris ni tak perlu buat apa. Kerana dia dah pada asalnya tidak wajib puasa dah. Okay. Boleh Ustaz Muhammad? Boleh Ustaz ada soalan. Baik. Sila. Pertamanya, apa status kalau orang yang tengah berpuasa tapi dia dirasuk? Sebab ada kes berlaku Ustaz. Diorang ni tengah-tengah puasa ni tapi dia hilang akal sekejap lah. Maksudnya dia kerasukan. Itu satu, histeria lah sekejap.
Yang keduanya, macam mana status orang koma? Koma, kemudian dia sedar, adakah dia perlu untuk menggantikan semula puasa sewaktu dia koma? Okey. Tengok ni. Sekarang ni Allahumma salli ala Muhammad. Dua soalan kan. Orang yang berpenyakit histeria. Bila bulan puasa ada juga lah maksudnya. Histeria maksudnya dia kerasukan lah. Ni ada jin yang masuk tu. Macam mana? Dalam bulan puasa kan sufidatis syayatin. Dalam hadis disebut maradatus syayatin. Syaitan-syaitan yang besar-besar ni. Maknanya bos-bos dia lah. Ketua-ketua syaitan lah. Ada pun syaitan yang bawahan ini itu masih ada. Tidak dirantai. Boleh jadi yang bawah-bawah ni kot. Syaitan-syaitan yang taraf rendah-rendah ni. Jadi dikacau, dirasuk. Jadi hilang akal. Kita kata tak hilang akal lah. Kita kata sebagai dia bentuk pengsan. Bentuk tak sedar diri. Jadi andai kata dia berlaku pada sebahagian daripada hari. Orang tu kerasukan ataupun pengsan kerana sebab kena rasuk ketika berpuasa siang hari. Tapi bukan sepanjang hari. Sebahagian saja. Dia puasa tiba-tiba dia tak sedar sekejap. Jadi berubat dalam masa 3-4 jam sihat balik. Puasanya masih sah. Masih sah lagi. Nampak? Yang tak sah puasanya apabila sepanjang hari dia pengsan. Sepanjang hari daripada awal terbit fajar sampai ke tenggelam matahari. Sampai kepada tenggelam matahari, ketika itu kalau sepanjang hari maka puasa hari itu tak sah lah. Tapi kalau berlaku pada sebahagian daripada siang hari, sebahagian tu makna walaupun ada sikit dia sedar. Katakanlah dia pengsan lama. Ni samalah keadaan dalam situasi orang pengsan sama. Dia pengsan lama, dia niat dah puasa. Pagi tu dia sedar dalam pukul 7 dia pengsan sampai ke maghrib. Maknanya ada sebahagian hari dia sedar. Maka puasanya itu masih dikira sah. Jadi pengsan ni yang tak bolehnya, yang tak sah puasanya pengsan sepanjang hari. Kalau ada dalam tempoh sehari itu dia sedar, walaupun sekejap, maka puasanya tetap sah. Okay. Yang kedua ialah berkaitan soalan tadi, orang koma kan. Orang koma ni satu bentuk penyakit. Irmak bentuk penyakit. Maka kalau dia sedar, bila dah sedar nanti, dia boleh gantikan dengan fidyah, ataupun kalau dia sedar boleh puasa balik lah. Ataupun dengan puasa. Ataupun boleh dia bayar dengan fidyah. Okey. Sebab dia tergolong daripada bentuk penyakit. Okey. Jelas Maka kalau dia sedar balik nanti setelah koma, sama ada dia qadakan puasa tersebut atau dia bayar fidyah bagi hari-hari yang dia pengsan tu. Yang ketiga, balik. Tidak wajib berpuasa ke atas orang yang belum balik. Namun diwajibkan ke atas walinya untuk menyuruh anaknya berpuasa apabila umur 7 tahun dan mengukurnya dengan niat mendidik jika enggan berpuasa apabila umur 10 tahun. Okay. Balik ni maknanya orang yang tidak balik, belum balik, tidak wajib berpuasa. Cuma pada masalah kanak-kanak. Masalah kanak-kanak, kewajipan sebagaimana sembahyang, wajib kepada wali, ayah dia dan orang yang jaga dia untuk suruh dan ajar dia berpuasa. Macam mana? Macam sembahyang lah. Umur 7 tahun dia disuruh untuk puasa dan umur 10 ni kalau tinggal boleh untuk dirotan. Rotan sekadar sajalah sebagai mendidik. Cuma kena ingat umur 7 tahun ni biasanya kadang-kadang budak-budak tu ada setengahnya dah mampu, ada setengahnya tak mampu. Kita suruh tu, kita dalam kondisi bahawa kalaulah mereka katakanlah tak larat, tak apa, kita boleh benarkan. Sebab kita kena ingat ada satu lagi syarat ni, syarat berkemampuan. Nak suruh umur 7 tahun, nak suruh umur kanak-kanak ni berpuasa, dia kena syarat dia mampu. Andai kata budak tu memang dia jenis makan pun kurang, dia cepat letih dan seumpamanya, maka kalau tidak ada berkemampuan, maka tak wajib jugalah.
Jadi suruh itu melihat kepada kondisi-kondisi budak tu sendiri. Kalaulah mula-mula kita ajar dia kata tak larat puasa setengah hari, tak apalah. Setengah hari lah. Lepas tu naik sikit sampailah akhirnya dia dapat puasa secara sempurna. Cara didikkan tu bukan makna kita paksa terus dan kita paksakan diri dia. Kalau tak mampu, boleh kita benarkan dia untuk berbuka. Seterusnya, berkemampuan. Ini penting juga. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang tidak mampu. Orang yang tak mampu tak wajib puasa. Mampu pula ada dua keadaan. Tidak mampu pada zahir. Sekira-kira menghadapi kesukaran atau sakit yang berat yang mengharuskan tayamum. Dia tak mampu berpuasa kalau dia puasa menyebabkan berlaku penyakit yang berat. Sakit yang berat. Sakit yang mengharuskan tayamum. Cuba tengok nota kaki tu, dia kata sakit yang mengharuskan tayamum ni satu istilah merujuk kepada penyakit yang boleh menghilangkan nyawa atau anggota badan. Maknanya kalau dia puasa juga menyebabkan mati, hilang nyawa. Ataupun kena potong kaki contohnya. Dan juga sesuatu yang boleh menghilangkan manfaat anggota badan. Kalau dia puasa juga menyebabkan tangan dia lumpuh. Menyebabkan kaki tak boleh berjalan. Itu dikira penyakit yang mengharuskan tayamum. Yang ketiga ialah sesuatu yang melambatkan kesembuhan penyakit atau bertambah sakitnya. Sama, dikirakan uzur yang mengharuskan tayamum. Kalau dia puasa juga, penyakitnya jadi lambat sembuh. Ataupun akan datang penyakit lain. Kalau dia puasa juga, tangan dia akan jadi contohnya, akan jadi, kita kata, jadi lebam yang jelas. Jadi hitam. Dan semua itu dikira sebagai uzur yang mengharuskan tayamum. Maka ketika itu, orang itu dikira tidak mampu. Yang kedua, tidak mampu pada syarak. Iaitu orang yang kedatangan haid atau nifas. Jika seseorang perempuan, haid nifas. Orang yang haid dan nifas ni, mereka ni dia dikira tidak mampu kerana tidak ada uzur syar'i. Ada uzur syar'i. Maka puasanya tidak sah, tapi mereka wajib qada lah, wajib qada. Ni persoalan, jika seorang perempuan berhenti haid nifas pada siang Ramadan, disunatkan imsak baginya. Okey, andai kata orang perempuan tu dia dalam tempoh period dia, tempoh haid dia, tiba-tiba haid dia berhenti pada pagi hari. Dia tak puasa lah, sebab kalau dia haid tak berhenti lagi, dia bangun-bangun subuh ada haid lagi. Ada haid lagi. Dia tak boleh puasa lah. Dia haid ni kalau mari sekejap saja pun pada waktu siang jadi batal puasa. Katakanlah dia puasa daripada awal pagi, sedikit masa tengah-tengah menyediakan juadah berbuka tu datang haid. Maka puasa hari tu tidak sah. Tidak dikira. Dia kena qada hari tersebut nanti. Letih lah dia. Tak boleh ke kita kompromi lah sikit, bagilah alang-alang sekejap je lagi. Tak boleh. Bila mari pada mana-mana waktu siang, maka hari itu puasa tidak sah. Dah kesiang lah dia sikit lagi kan. Kesiang tak kesiang, hukumnya kena qada. Sia-sia tak? Sia-sia tidak sia-sia. Sepanjang hari yang dia berpuasa tu, dia diberi pahala. Pahala ada. Cuma puasa tidak sah lah. Sebab ada haid. Cuma perbuatan dia itu tidak sia-sia. Kena ingatlah kalau perempuan tiba-tiba nak buka tu, mari haid, tak apalah, redalah kita. Pahala yang kita tahan diri tu Allah Ta'ala balas. Allah Ta'ala akan balas juga. Cuma kita kena qada balik nanti. Okey, itu pada kalau kedatangan haid. Kalau masalah berhenti haid, dia tak puasa hari tu. Kemudian siang hari tu, pagi tu haid dia berhenti. Macam mana nak buat? Jawapannya, dia puasa memang tak boleh puasa. Dia wajib imsak ke tidak? Jawabnya, hukumnya sunat untuk dia imsak. Imsak ni apa? Tengok nota kaki nombor 2. Imsak bermaksud menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa tapi bukan dengan niat puasa. Sekadar menyerupai keadaan orang puasa. Jadi dia kena tahan diri, maknanya dia tak perlu makan, tak boleh minum. Hukumnya sunat lah. Adapun kalau dia nak makan minum tak ada masalah. Sebab dia dah puasa dia tidak sah dah hari tu. Puasa dia tidak sah.
Dan dia tak berpuasa tu kerana uzur syar'i, maka katakanlah Hik dah berhenti pun, dia nak makan, tak ada masalah lah. Cuma afdal dan sunat baginya untuk imsak. Perhatian, yang pertama katanya, orang yang bekerja berat pada siang hari Ramadan apabila dia hendaklah berniat puasa pada malam hari. Contoh orang kerja di construction site kan, tempat-tempat pembinaan, mereka kerja berat tu. Angkat simin, bacul simin, buat bangunan. Orang yang kerja berat pada siang hari Ramadan hendaklah berniat puasa pada malam hari. Dia wajib puasa juga. Apabila keletihan dan mengalami kesukaran yang berat, maka dibenarkan untuk berbuka. Tapi anda kata, pekerjaan ni memang pekerjaan berat. Dia kalau tak bekerja, tak boleh gaji lah. Setengah daripada mereka tu, buruh-buruh ni gaji hari. Jadi kalau tak ada hari tu tak bekerja, tak ada gaji lah nak makan tu. Kalau ada duit, boleh makan. Tapi kalau tak ada, paksa kerja. Kerja pula kerja berat. Macam mana? Dia kena puasa juga. Andai kata tengah-tengah hari tu, dia letih sangat, dia tak mampu dah untuk kerja. Kalau tak makan, maka boleh dia makan. Boleh dia makan. Tapi dia akan qada lah, qada pada hari lain. Kena qada. Yang kedua, tidak boleh berbuka bagi kanak-kanak yang balik ketika sedang berpuasa. Begitu juga orang yang kembali daripada musafir atau orang yang sembuh daripada sakitnya dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Gini. Situasi ni, kalau kanak-kanak yang balik ketika sedang berpuasa, macam mana? Ni dia budak. Dia budak. Tak balik lagi. Jadi hari tu dia puasa. Mungkin umur dia umur remaja lah, tapi remaja yang belum balik, atau umur dia sekolah rendah darjah 6 atau tingkatan 1 tapi tak balik lagi. Dia puasa. Dia puasa, tiba-tiba tengah hari tu tidur, dia keluar mani dan balik. Jadi dia berlaku balik ketika sedang berpuasa. Hari itu dia puasa. Tengah-tengah hari itu dia mimpi keluar mani. Maka dia balik ketika itu. Macam mana? Orang ini, dia kena teruskan berpuasa. Dia kata tak boleh berbuka. Haram berbuka bagi kanak-kanak yang balik ketika sedang berpuasa. Dia wajib kena teruskan puasa. Teruskan puasa, dan puasa itu tak dikira lah. Begitu juga bagi orang yang kembali daripada musafir atau orang yang sembuh daripada sakit dalam keadaan mereka sedang puasa. Sama keadaannya kalau orang musafir. Dia musafir, tapi dia berpuasa masa musafir tu. Masa musafir dia puasa. Tiba-tiba pada siang hari dia sampai kat rumah. Dia sampai rumah dia. Dalam keadaan dia musafir. Tapi musafir dia puasa. Sampai kat rumah, boleh ke dia nak makan minum? Tak boleh lah. Ini lagi jelas lah kan. Dia wajib kena tahan diri daripada makan minum. Ketika musafir, kalau dia musafir sebelum balik subuh, memang dia ada kebenaran untuk tidak berpuasa. Tapi kerana sebab dia berpuasa dah ketika musafir, bila dah hilang uzur musafir itu, kembali ke rumah, orang itu wajib teruskan puasa. Sama juga orang yang sakit. Orang yang sakit asalnya tak wajib puasa. Tapi andai kata dia puasa juga ketika sakit, tiba-tiba penyakit dia sembuh, dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka tidak boleh dia berbuka. Haram dia berbuka. Namun jika mereka dalam keadaan tidak berpuasa, hanya disunatkan ke atas mereka untuk imsak. Lain keadaan kalau mereka tak puasa. Contoh budak ni, kanak-kanak ni, hari tu dia tak puasa sebab dia kata saya budak lagi. Dia tak puasa daripada awal pagi. Tiba-tiba tengah hari dia balik. Macam mana puasa tu? Puasa tu memang tidak sah dah sebab dia tak puasa. Dia walaupun lepas balik, dia boleh untuk makan dan minum. Cuma sunatnya untuk imsak. Sunatnya bila dah dia hilang, dia dah menjadi balik, dia tahan diri daripada makan minum, buat macam orang berpuasa juga. Samalah keadaannya orang musafir. Dia musafir dalam keadaan dia tak puasa. Jadi tiba-tiba dalam pemusafiran dia sampai rumah tengah hari. Hilang dia punya sebab untuk tidak berpuasa tu kan. Macam mana hukumnya? Puasa memang tak sah dah sebab dia tak puasa. Daripada awal siang tu, dia dah hilang rukhsah safarnya ketika sampai di rumah. Maka orang ini diberi pilihan untuk dia tak berpuasa, maknanya boleh makan minum, ataupun dia imsak.
Cumanya yang afdalnya disunatkan untuk mereka imsak. Buat macam orang berpuasa, tapi puasa hari itu tidak dikira dia kena qada bila hari-hari yang akan datang. Okey. Sebelum masuk tajuk seterusnya, ada soalan ya Ustaz Muhammad? Sila kalau ada soalan. Maaf saya tak boleh nampak ni, tak boleh nampak orang lain sebab saya buka skrin saya ni. Sebab tu saya perlukan ada moderator ni. Setakat ni tiada Ustaz. Belum ada? Kod-kod ada soalan? Ada. Boleh tanya langsung boleh. Kalau tanya terus pun boleh dengan suara. Ustaz tanya sikit Ustaz. Ya, silakan. Apa tentang masalah koma tadi tu, maksudnya ada pilihan lah sama ada qada puasa ataupun bayar fidyah Ustaz. So tidak wajib untuk dia qada semata-mata. Kalau dia mampu puasa, tengok kepada kemampuan tu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah kan. Kalau dia mampu puasa. Maksudnya kalau mampu puasa dia wajib qada puasa, kalau tidak mampu bayar fidyah. Macam tu kan Ustaz? Gitu. Macam kes sakit lah kes sakit. Orang sakit kan kalau sakitnya itu dia mampu untuk qada pada hari-hari akan datang, dia qada lah. Kalau dia tak mampu, maka dia bayar fidyah bagi hari tersebut. Ustaz Mu'ah kan tu? Apa ada jumpa pandangan berbeza ke? Tak Ustaz, tanya juga. Baik, okey, saya teruskan lagi Ustaz Ustaz Muhammad Okey, jadi seterusnya, golongan yang dibenarkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit yang kuat sangkaannya bahawa jika dia berpuasa akan ditimpa mudarat besar yang mengharuskan tayamum. Kita dah sebut tadi apakah perkara yang mengharuskan tayamum tu. Dia punya dhabit ataupun sifat-sifat dia ni. Ni yang ada pada nota kaki ni. Saya tak pasti cetakan saya ni yang terbaru ke tidak, saya dah pasti. Sebab pihak syarikat ni saya tak pasti. Ada saya ambil baru dah. Ini perkara yang mengharuskan tayamum. Okey. Jadi orang yang sakit kuat, maka dia dibenarkan untuk tidak berpuasa. Jika sakitnya itu jenis berterusan, maka harus baginya tidak berpuasa dan harus untuk tidak berniat puasa pada malam hari. Jadi daripada malam hari itu dia tak niat berpuasa tu boleh. Okey. Jika sakitnya datang kadang-kadang, maka wajib baginya berniat pada malam hari. Sekiranya waktu itu dia dalam keadaan sihat. Andai kata orang yang ni sakit on off. Sekejap sakit, sekejap kadang sihat sikit. Jadi dia kena tengok. Malam hari tu dia dalam keadaan sakit ke tak sakit? Kalau dia dalam keadaan tak sakit, sihat, maka malam tu dia wajib puasa, wajib niat puasa untuk esok hari. Okey. Kemudian bila dia niat puasa tiba-tiba datang sakit pada siang harinya, maka harus baginya untuk berbuka. Kalau dia mari sakit dalam tengah hari itu, katakan boleh dia berbuka. Okey. Dan orang macam ni macam mana nak buat? Samalah tadi, kalau dia itu orang yang mampu puasa setelah sihat nanti, maka dia kena qada lah. Kalau tak mampu, maka dia kena bayar fidyah saja. Okay. Yang kedua, isu musafir ketika bulan puasa ni. Orang yang bermusafir itu pemusafiran yang harus, yang melebihi 2 marhalah. 2 marhalah ni jaraknya dalam sekarang ni 81 km ke atas lah. 80-81 km ke atas dah dikira dah jarak safar dah. Dan dia dilakukan sebelum terbit fajar. Jadi cirinya apa tu? Ada 3 tu. Ada 3. Pertama musafir yang harus, yang kedua 2 marhalah, yang ketiga sebelum terbit fajar. Orang ini kalau dia bermusafir dengan syarat tersebut, dia boleh untuk mengambil rukhsah untuk berbuka pada musafir. Mana dia tak nak puasa? Boleh lah. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa antasumu khairul lakum, bahawa kamu berpuasa itu lebih elok, lebih baik. Jika dia mula bermusafir selepas terbit fajar, andai kata dia
pagi itu dia ada kat rumah lagi. Tapi nanti pukul 8, pukul 9 dia nak musafir. Dia bermusafir selepas daripada subuh. Maka haram baginya mengambil rukhsah berbuka. Tak boleh dia nak saja-saja hari ni tak nak puasa lah sebab kita musafir. Tak boleh. Sebab apa? Kita telah keluar selepas daripada waktu wajib puasa, iaitu siang hari terbit fajar. Maka kita wajib berpuasa, tak boleh kita ambil rukhsah berbuka kecuali jika menghadapi masyakkah, kesulitan yang berat. Kecualilah kita tengah-tengah perjalanan tu sangat letih. Sangat tak boleh nak berjalan dah. Tak boleh nak bergerak dah kecuali kena makan. Terutamanya orang ada yang darah low blood pressure darah rendah dan seumpamanya hypo ni, dia kena ambil makanan kan dah. Kalau maka ketika itu boleh dia berbuka. Kedua-dua golongan ini boleh untuk tidak berpuasa dengan syarat berniat untuk mengambil rukhsah keringanan. Apabila hilang keuzuran seperti sembuh daripada sakit atau selesai musafir, maka tidak diwajibkan imsak, menahan diri. Ni samalah, tak wajib hukumnya imsak, hukumnya sunat. Jika dia telah berbuka sebelum itu, hanya sunat hukumnya. Okey, ni sama macam yang sebelum tadi. Sebelum tadi iaitu mana tadi? Sunat. Hanya disunatkan untuk imsak. Okey. Jelas Ustaz? Seterusnya, keadaan yang diwajibkan imsak. Okey, ada soalan Ustaz? Tiada Ustaz. Boleh. Okey. Saya teruskan lagi. Kita sampai ke apa ni Ustaz? Ustaz Muhammad? Ini sampai, kalau ikut Ustaz, 8.30 sampai 10. Sampai 10. Kita ada lebih kurang 45 minit lagi. Mungkin dalam 9.45, 15 minit kita buka ruang soalan lah kot. Tapi nak tanya terus ni pun boleh ya. Okey. Keadaan yang diwajibkan imsak. Diwajibkan imsak menahan diri pada bulan Ramadan dalam beberapa keadaan situasi berikut. Imsak ni apa? Imsak ni makna kita tidak makan dan tidak minum, buat macam orang berpuasa tapi kita tak berpuasa. Kita tidak berpuasa dan tidak niat puasa. Jadi ada beberapa situasi yang mana kita kena buat macam orang puasa. Pertamanya, jika membatalkan puasa dengan sengaja. Ini geng-geng plastik hitam ni. Dia orang berbuka puasa dengan sengaja siang hari. Pagi tu dah cari dah nasi lemak. Makan nasi lemak. Tiba-tiba mari keinsafan di tengah hari. Mari keinsafan tengah hari, aku ni sampai bila aku nak jadi macam ni geng plastik hitam ni. Jadi akhirnya pun dia pun insaf. Dia insaf. Jadi dia yang membatalkan puasa dengan sengaja, sepanjang hari itu dia sebenarnya wajib untuk imsak. Dia tak boleh makan minum. Dari kata alam-alam makan dah pagi, kita makan lah pula, tak boleh. Bila dia dah batal puasa dengan sengaja, dia wajib untuk tahan diri daripada makan dan minum, buat macam orang berpuasa sampai ke habis hari tersebut. Faham jadi dia wajib untuk imsak. Yang kedua, jika sembuh daripada sakit selesai pemusafiran dan balik bagi kanak-kanak dalam keadaan mereka sedang berpuasa. Ini juga kita dah sebut atas tadi. Kalau orang tu sembuh pada penyakit, selesai musafir atau balik bagi kanak-kanak yang sedang berpuasa atau orang yang sedang musafir sedang berpuasa, maka hukumnya wajib dia imsak. Ini kita dah sebut tadi. Kat mana tadi? Mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Ada sini atas tadilah kita dah sebut tadi. Maka orang tersebut saya dah naik dah ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sini. Okey. Orang yang tersebut wajib untuk imsak sebab dia dah mula musafir dia dah berpuasa dalam musafirnya. Dia berpuasa dalam sakitnya. Kanak-kanak ni berpuasa pada awal pagi. Tiba-tiba hilang uzur tersebut, maka wajib mereka imsak, teruskan berpuasa sampai habis. Namun jika mereka tidak berpuasa atau telah berbuka ketika rukhsah tersebut, maka sunat bagi mereka untuk imsak.
Kanak-kanak yang balik pada siang hari Ramadan hanya disunatkan untuk qada puasa jika tidak berpuasa pada hari tersebut. Ini isu kalau budak. Kanak-kanak, dia ni tak puasa tak wajib. Puasa tak wajib. Tapi, andai kata, siang hari tu, dia tak puasa. Tiba-tiba tengah hari dia balik. Nanti, dia kena qada tak hari tu? Itu dia punya soalan dia. Adakah dia kena qada hari tersebut? Jawapannya, tidak diwajibkan qada. Kanak-kanak yang balik pada siang hari Ramadan, dia tak puasa. Sebab dia kata, saya kanak-kanak lagi, saya tak balik lagi. Siang hari Ramadan. Nanti, dia kena qada tak hari yang dia balik tu? Jawapannya dia wajib qada. Hukumnya sunat saja qada. Dia hanya sunat untuk qada hari tersebut. Kalau katakanlah dia tak qada, tak ada masalah. Okay. Yang ketiga, orang murtad yang kembali Islam pada siang hari Ramadan. Samalah keadaan orang yang hilang manik pada pertengahan hari, maka orang ini wajib imsak sampai ke habis hari. Wajib imsak hari tersebut dan mengqadakan hari tersebut serta hari yang ditinggalkan. Yang keempat, jika nyata pada hari Syak bahawa ia adalah 1 Ramadan. Ni kalau 30 Syakban ni hari Syak. Dia tiba-tiba jadi hari Syak ni makna hari yang dia berlaku Syak. Adakah hari itu masih Syakban atau hari itu telah masuk Ramadan? Jadi kita tak puasa lah sebab ingat masih bulan Syakban. Kita cukupkan bilangan 30. Tiba-tiba ada pemberitahuan daripada pihak berkuasa bahawa hari ini telah 1 Ramadan. Maka kita kena imsak. Puasa kita tak sah sebab kita tak ada niat. Tapi kita wajib imsak sepanjang hari itu. Nanti selesai daripada raya, kita dah boleh qada 1 hari daripada yang kita tak puasa tu. Okey. Seterusnya, syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 5 perkara. Pertama, Islam. Yakni Islam pada ketika itu. Islam pada ketika itu. Maka terkeluarlah puasa orang murtad walaupun wajib berpuasa ke atasnya kerana puasanya tidak sah. Jadi orang murtad ni, dia kalau dia puasa, katakanlah dia murtad wal'iyazubillah, dia puasa juga. Puasa tidak sah. Maka nanti bila dia kembali pada Islam, dia kena qada balik. Yang kedua, berakal. Iaitu seorang yang telah mumayyiz walaupun belum balik. Ini sah puasa kena bezakan antara dua. Ini syarat sah. Tadi syarat wajib. Mana tadi? Ni. Syarat wajib. Syarat wajib maksudnya orang yang ada syarat ni wajib puasa. Syarat sah maksudnya orang yang ada sifat-sifat ini puasanya sah. Kadang-kadang ada orang yang puasanya sah tapi tak wajib. Contoh apa? Puasanya sah tapi tak wajib. Contohnya ialah orang yang kanak-kanak. Kanak-kanak yang puasa, yang tak balik. Dia puasa, puasanya sah tapi dia tak wajib. Dia tidak wajib. Ada orang yang puasanya tak sah dan tak wajib. Tak sah dan juga tak wajib. Orang gila. Puasanya sah pun tidak, wajib pun tidak. Okey. Ada tak orang puasanya wajib tapi tak sah? Puasa dia wajib. Tapi tak sah. Gimana? Puasa tu wajib tapi tak sah. Ada tak Ustaz? Apa contoh dia? Ustaz Muhammad, apa dia Ustaz? Orang yang puasanya wajib tapi tak sah. Murtad. Murtad. Orang murtad, dia wajib puasa tapi puasanya tidak sah. Okey. Ustaz, kalau dia sesat? Sesat tu tengok sesat secara mana? Sesat hujung jalan ke, sesat tengah jalan ke, sesat secara mana tu? Kena tengok. Contohlah kan macam ada diisytiharkan dia join satu kultus ke ataupun join apa-apalah kan. Yang diisytihar sesat saja.
Contohnya dia join Qadiani, Ahmadiyah kan. So kemudian waktu tu dia puasa, kemudian lepas tu macam mana Ustaz? Qadiani ni dah difatwakan terkeluar pada Islam kan. Qadiani ni telah difatwakan terkeluar pada Islam. Jadi makna dia bukan Islam lah tu. Faham tak? Jadi tak sah lah kiranya. Tidak sah. Adapun katakanlah contoh kesesatan itu tak sampai tahap kufur. Contohnya dia baca kitab-kitab falsafah Mu'tazilah, tiba-tiba dia jadi Mu'tazilah. Jadi akidah dia sesat lah. Cuma akidah sesat itu tidak bawa pada kufur. Jadi orang tu tetap puasanya sah. Puasanya tetap sah. Tapi kalau macam Qadiani tadi, Qadiani itu telah difatwakan keluar pada Islam. Sesatnya sesat yang keluar daripada Islam dah. Maka dia ibadat dia tidak sah lah. Ibadat dia tidak sah. Okay. Yang keseterusnya ialah berakal, iaitu orang mumayyiz walaupun belum balik. Jadi puasa kanak-kanak masih sah kalau dah ada tamyiz. Yang ketiga, suci daripada haid, nifas dan wiladah bersalin. Iaitu suci daripada haid, nifas dan wiladah sepanjang hari. Termasuk juga dalam hukum ini keluar ketulan daging atau darah yang berasal daripada janin atau bersalin dalam keadaan kering. Macam mana? Seorang itu tengah-tengah ini syarat apa ni? Syarat sah puasa. Kena suci daripada haid. Jangan ada haid sepanjang hari. Atau jangan datang nifas sepanjang hari. Atau jangan berlaku bersalin. Salah satu daripada waktu dalam hari tersebut. Kalau berlaku perkara tersebut, maka tidak sah puasanya. Dia kena sunyi, kosong daripada perkara tersebut. Keempat, hari yang boleh berpuasa. Syarat sah puasa ialah pada hari yang boleh puasa. Orang puasa pada hari yang tak boleh puasa, hukumnya tak sah lah. Puasa tidak sah. Yakni tidak berpuasa pada hari yang diharamkan berpuasa. Apa hari yang diharamkan? Pertamanya 2 hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha. Yang kedua hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga hari syak. Hari syak ni hari apa? Hari syak ni ialah hari ke-30. Hari ke-30 Sya'ban yang berlaku khabar angin tentang kelihatan anak bulan pada hari tersebut. Namun tidak ada penyaksian yang boleh diterima oleh hakim. Dia takrif hari syak ni bukan semesti 30 Sya'ban. Maksudnya bukan setiap 30 Sya'ban itu ialah hari syak. Andai kata 30 Sya'ban tu tak ada apa-apa berita pun. Orang tak tengok anak bulan. Tengok anak bulan tak nampak anak bulan. Orang pun tak ada kata dia nampak anak bulan apa-apa. Maka 30 Sya'ban tu tetap 30 Sya'ban. Dia bukan hari syak. Hari syak ni ialah hari 30 Sya'ban yang sifatnya tertentu. Maknanya hari tersebut ada di berita-berita orang kata dia nampak anak bulan semalam. Tiba-tiba bila begitu dia nak beritahu tu qadi tak terima. Katakanlah yang nampak tu perempuan. Ataupun yang nampak itu ialah kita kata orang yang fasik. Orang yang fasik. Maka perkhabaran dia itu tidak diterima lah. Ataupun budak-budak. Budak-budak katakanlah dia pergi ke laut ke apa, dia tengok anak bulan. Tapi dia tidak boleh memberi penyaksian, qadi pun tak terima. Jadi maknanya hari tersebut ada kebarangkalian 1 Ramadan. Tapi tidak diisytiharkan dan tidak dinyatakan 1 Ramadan, maka itu dipanggil hari syak. Ingat jadi hari syak ni bukan semua 30 Sya'ban tu hari syak. Hari syak tu memang hari yang berlaku syak lah. Itu nama hari syak, hari yang berlaku syak. Kalau tak ada syak lagi, maka dia 30 Sya'ban dan bukan hari syak. Jadi andai kata dia ni tengok ni hari 30 yang tak boleh puasa ialah hari syak kecuali berpuasa dengan niat qada. Kalau dia qada, puasa dengan niat qada, maka boleh. Nazar atau puasa sunat yang dilakukan secara adat. Ini berkait dengan puasa-puasa sunat pada separuh kedua Ramadan. Separuh kedua bulan Sya'ban. Okey. Jadi hari syak ni hari yang tidak dibolehkan puasa lah. Kecuali orang yang puasa qada atau nazar atau puasa sunat yang dia pernah buat sebelum ni.
Okey, yang seterusnya, yang keempat, separuh kedua daripada bulan Syaban, iaitu 16 Syaban dan ke atas. Ini juga haram puasa berdasarkan hadis yang sahih yang Nabi kata idzan tasafa Syaban fala tasumu. Apabila Syaban telah berlalu separuh Syaban, maka jangan kamu berpuasa. Ini kita dah masuk Syaban dah ni. Kita dah dalam pertengahan lah maksudnya, tapi tak sampai lagi lah. Maka kena jaga-jaga ni. Kita sebelum nisfu Syaban ni, kena hati-hati ni. Separuh kedua bulan Syaban, kita tak boleh berpuasa dah. Kecuali orang-orang yang ada syarat macam ni. Okay. Namun diharuskan berbuka padanya jika puasa tersebut disambung pada hari 15 atau ia adalah puasa qada atau puasa nazar atau puasa sunat yang dilakukan secara adat. Okay. Jadi ada orang yang kadang-kadang dia kata sebelum sampai Ramadan ni kita berlatih puasa dululah. Kita buat latihan dulu. Lepas 15 Syaban, lepas 15 Syaban dia start puasa. Orang ni tak boleh. Lepas pada separuh Syaban, kita tak dibenarkan untuk puasa dah. Kecuali dalam situasi berikut. Okay. Tengok ni. Perhatian. Jika seorang itu telah berpuasa sunat seperti Isnin sebelum 16 Syaban, walaupun sekali, maka boleh baginya meneruskan puasa sunat hari Isnin pada separuh kedua bulan Syaban. Katakanlah sebelum 15 Syaban dia dah start puasa. Puasa sunat hari Isnin. Maka masuk 15 Syaban dia boleh teruskan saja puasa sunat dia tu Isnin. Adapun jika dia memutuskan puasa sunatnya setelah 16 Syaban, maka tidak dibenarkan lagi baginya untuk kembali menyambung puasa sunat. Misalnya dia berpuasa 15, 16 dan 17 Syaban. Kemudian dia tidak berpuasa pada 18 Syaban. Justru tidak dibenarkan untuk berpuasa sunat pada hari-hari berikutnya. Okey. Ada pun orang yang memang biasa puasa Isnin Khamis, dah jadi adat dia. Masuk 15 Syaban, dia boleh teruskan puasa Isnin Khamis. Atau kalau dia tertinggal sehari pun boleh juga. Sebab dia telah jadi adat kepadanya untuk puasa Isnin Khamis. Nampak Jadi masih dikira beradat. Lepas daripada 15 Syaban, Isnin Khamis, katakanlah, dia puasa Isnin Khamis sebelum tu. Kemudian masuk 15 Syaban, lepas 15 Syaban tu dia boleh teruskan puasa Isnin Khamis. Okey, jelas. Saya buka soalan yang sebab ni mungkin kadang berkaitan puasa separuh Syaban ni ada banyak persoalan orang tanya sini ni. Okey. Ada nak tanya ni? Faham tak ni? Maknanya bagi orang nak buat latihan berpuasa jangan buat lepas 15 Syaban. Nak berlatih ni dah kena latih sekarang. Jadi kalau orang tu dah mulakan puasa pada hari 15 contohnya. 15 boleh puasa lagi ni. Dia terus je 16. Dia teruskan. Terus. Boleh dia teruskan puasa. Tapi kalau dia putus tak boleh lah. Tak boleh puasa lah. Syaratnya jangan diputuskan. Ini bagi orang yang berpuasa berterusan. Orang yang berpuasa Isnin Khamis ataupun puasa Khamis saja ataupun Isnin saja sebelum daripada 15 Syaban, lepas 15 Syaban dia boleh teruskan adatnya berpuasa Isnin atau berpuasa Khamis tadi. Boleh Adapun saja-saja nak puasa lepas 15 Syaban kata kita start puasa lah. Kita latih diri kita, berlatih perut kita untuk puasa. Itu perbuatan itu tak betul. Di sisi mazhab Syafi'i, antara puasa yang diharamkan ialah puasa separuh kedua daripada bulan Syaban. Ada soalan Ustaz Muhammad? Ada Ustaz, cuma bukan bab ini. Jadi nak baca je lah, boleh kan? Boleh. Dia kata dia menyusukan baby. Okay, dan tapi berpuasa macam seperti biasa pada bulan Ramadan, walaupun dalam keadaan struggle dan gagahkan diri juga walaupun tak larat. Maksudnya dia teruskan juga puasanya walaupun berat lah. Lepas tu dia period selama 8 hari, tapi dia ganti juga puasanya walaupun masih menyusukan baby. Tapi ada baki tinggal 2 hari lagi dan tidak mampu sudah untuk ganti puasa tu lah. Jadi kena qada juga atau boleh bayar fidyah sahaja. Jelas kata Ustaz? Kena ulang balik sekejap Saya nak tulis ni. Cuba ulang balik macam mana?
ringkasnya begini Ustaz, dia susukan baby. Oke, dia susukan baby, berat tapi dia teruskan puasa bulan Ramadan. Okey. Oke. Pada bulan Ramadan yang sama, dia period selama 8 hari. Dia dapat ganti 6, tapi ada baki lagi 2 hari. Dalam keadaan masih menyusukan baby. Ini di luar Ramadan sudahlah. Okey, Jadi soalannya tuh 2 hari ini dia tidak dapat ganti. Jadi tinggal 2 hari lagi lah. Ada baki 2 hari lagi. Sebab dia menyusukan baby kan berat. Jadi dia tanya, soalan dia tuh kena qadha ataupun bayar fidyah sahaja pun cukup. Okay, sekarang ni kena tanya. Dia tak mampu ganti tu, puasa Ramadan ini tempoh gantinya panjang. Tempoh ganti dia panjang. Makna setahun sebelum masuk lagi tu, dia boleh ganti tanpa ada fidyah lebih. Tanpa kena bayar fidyah takhir, fidyah melewatkan qadha. Jadi adakah sepanjang setahun selepas daripada Ramadan tu dia tak boleh nak ganti 2 hari? Dia kata menyusu kan? Menyusu, yelah. Bukan dia, dan dia tak perlu qadha segera. Orang yang haid ni, orang yang datang haid pada bulan Ramadan, qadha dia tu qadha ala tarakhi. Qadha yang makna boleh bukan perlu segera. Dan sepanjang tahun sebelum sampai Ramadan tu dia boleh qadha pada mana-mana hari. Jadi tidak adakah waktu yang mana dia boleh qadha 2 hari ni ke? Soalan dia, maksudnya dia dapat ganti 6 lah Ustaz. Dia dapat ganti 6, cuma 2 tu dia nak larat sudah. Lepas tu dia mati ke macam mana? Dah lah, dia maksudnya masuk sudah Ramadan seterusnya. Masuk Ramadan seterusnya. Dah 2 ni tak ganti lagi lah maksudnya? Tak ganti lagi. 2 ni tak ganti lagi, 2 ni kena qadha lepas Ramadan tu. Dia mampu puasa lagi kan? Fidyah? Okay, fidyah kena tengok pula. Okay, sekarang ni 8 hari yang ditinggalkan ni bukan dia tinggal kerana bayi, bukan. Bukan dia tinggal kerana bayi kan? Dia tinggalkan puasa bulan Ramadan bukan kerana sebab menyusu. Dia tinggal kerana datang haid. Dia tinggal kerana datang haid. Jadi orang datang haid maknanya dia kena qadha je lah. Dia tak ada fidyah sini. Kerana dia tinggalkan puasa kerana haid, bukan kerana sebab menyusu bayi. Faham Jadi orang yang tinggal kerana haid, dia kena qadha. Okey, qadhanya dia hanya mampu buat 6 hari. Sebab hari lain katakanlah letih, tak mampu kerana menyusu bayi juga. 2 hari lagi ni, masuk Ramadan yang baru dah, tak qadha lagi. Dia kena qadha lah lepas Ramadan tu. Lepas Ramadan qadha 2 hari lagi ni. Dan akan ada fidyah. Kena bayar fidyah lah sebab dia langkah. Isunya gini, isu dia tak mampu kan? Okey, isu lah. Saya faham dah. Isunya adakah kalau dia tak sempat qadha 2 hari ini kerana tidak mampu. Sehingga menyebabkan melangkah bulan Ramadan akan datang. Adakah dia kena fidyah? Okey, menjawab soalan satu. Yang keduanya realiti. Andai kata saya ikut betul pada soalan dia. Andai kata sepanjang baki tahun tersebut memang tidak ada masa yang dia larat. Dia hanya puasa 6 hari ganti ni, itu pun makna memang paksa-paksa diri. Cuma 2 hari lagi ni tak sempat ganti dan tak larat. Sepanjang baki tahun tersebut memang tak larat untuk puasa 2 hari ni. Jadi dia ini dikira melewatkan puasa 2 hari dengan ada masyakkah. Maka orang ini lepas habis Ramadan nanti dia kena qadha sahaja tanpa perlu bayar fidyah. Sebab fidyah melewatkan Ramadan, melewatkan qadha Ramadan, fidyah itu disyaratkan dengan bahawa orang itu ada peluang untuk qadha tapi dia tidak qadha. Dalam kes yang saya faham daripada soalan tadi, dia tak ada peluang kerana sangat lemah dan tak mampu nak qadha 2 hari ni pada tahun tersebut sehingga masuk Ramadan yang baru. Maka apa dia perlu buat? Dia perlu qadha 2 Ramadan ni saja, 2 kali ni saja, dan tidak ada fidyah melewatkan puasa. Sebab
dia menangguh itu kerana tak mampu dan tak ada ruang lain untuk berpuasa. Itu menjawab kepada situasi soalan yang saya faham lah. Faham Ustaz Ada pun kalau ruang masa lain ada tapi dia tak puasa. Sehingga masuk Ramadan satu lagi. Orang macam ni dia kena tambah lagi 2 video. Kena bayar 2 cupok beras. Okey. Ustaz, banyak soalan. Boleh. Soalan yang ini ada anda baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, kalau ibu mengandung tidak dapat berpuasa kerana risaukan kesihatan bayi, adakah perlu qada dan fidyah? Soalan ibu mengandung ni kita simpan, nanti ada. Kita simpan, nanti ada sampai bab. Okey. Ada satu soalan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Seorang wanita datang haid pada hari pertama sedikit saja. Spot, ada macam titik lah mungkin. Dan pada masa itu saja. Esoknya tiada keluar, lusa keluar lagi sedikit. Adakah terbatal puasa pada hari pertama atau boleh diteruskan puasa tersebut? Okey. Ini soalan ni boleh jawab. Iaitu haid. Maka kita kena kembali kepada ciri-ciri haid. Macam mana dalam bab haid, orang itu datang darah sikit pada hari pertama. Darah yang cukup sifat. Kemudian selang 2-3 hari datang balik. Dan mana darah tu ciri sama. Maka darah tersebut, tempoh darah tersebut dia kena himpun. Dia kena himpunkan. Katakanlah keluar hari pertama sikit, hari kedua sikit, hari ketiga sikit. Himpunkan tempoh tersebut cukup 24 jam dan lebih, maka darah tu kriterianya darah haid. Bila bermula haid? Daripada mula-mula keluar tu hari pertama. Walaupun keluar hari pertama setitik aja. Lepas tu berhenti, lepas tu keluar. Hari ketiga, lepas tu keluar banyak pula macam biasa. Maka hari pertama keluar itu telah dikira darah haid. Bila begitu, dia kena qada daripada awal lah. Hari pertama puasa tu dia haid dah. Dia dah wajib puasa dah. Sebab apa? Sebab mari haid. Okay. Boleh? Jadi ini kena kembali kepada pengecaman darah itu darah haid ke tidak. Jadi dalam kaedah yang kita soalan tadi, maka dia itu dikira haid juga. Kerana himpunan darah-darah tadi mencukupkan syarat bahawa darah itu darah haid. Maka walaupun hari pertama keluar sitik, maka hari itu tetap dikira haid. Gabung dengan semua hari-hari lain. Okay. Kalau tidak keluar lagi Ustaz, contohnya macam soalan ni kan, ini yang anda faham lah. Maksudnya dia keluar hari pertama sedikit saja dan sekejap saja, lepas tu besok tiada keluar, esoknya tiada keluar, lepas tu lusa keluar lagi sedikit. Seterusnya tak tahulah, cuma rasanya macam mungkin tak keluar lagi haid selepas itu. Maksudnya cuma hari pertama dengan hari ketiga sahaja Ustaz. Hari pertama, hari ketiga, so stop. Jadi tempoh keluar haid tu tak sampai 24 jam lah. Sikit je lah. Hari pertama tempoh keluar katakanlah sejam. Hari ketiga contoh keluar kata 5 jam. Tak cukup 24 jam. Maka dia tidak dikira darah haid. Oh, maksudnya Ustaz kena cukup tempoh 24 jam lah antara masa keluar haid tu. Sebab kalau yang ini Ustaz, hari pertama tu sekejap saja. Waktu tu saja. Spot tu keluar. Berapa jam, berapa minit. Gabung dengan tempoh keluar haid pada hari ketiga tu berapa lama. Gabung dua tu cukup 24 jam tak? Tak cukup, maka bukan darah haid lah. Lepas tu dia tak keluar langsung, katalah keluar sikit hari pertama, keluar sikit beberapa jam hari ketiga. Lepas tu tak ada darah dah. Maka dalam tempoh tersebut itu bukan darah haid. Kerana tidak ada ciri haid. Yang saya sebut tadi, kalau himpunan tempoh keluar tadi darah dia sejam, 2 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam dalam masa tempoh 15 hari tu cukup 24 jam dan lebih, maka tempoh tersebut darah ketika mana darah keluar itu dikira darah haid. Jadi ini kena kembali kepada kita kena tahu masalah haid lah. Masalah haid macam mana cara nak kira, macam mana nak ngecam darah ni darah haid ke darah istihadah. Ustaz, ada satu soalan lagi boleh? Haid juga. Kalau haid pertama, dekat-dekat berbuka puasa. Maksudnya ini belum berbuka lah nih. Dekat-dekat ni maksudnya belum berbuka lah. Adakah perlu qada puasa tersebut? Tadi saya dah jawab kan. Kalau tengah-tengah nak buat juadah berbuka puasa, kita berpuasa. Nak tengah-tengah nak berbuka tu sebelum azan maghrib,
datang haid. Jadi puasa itu tak dikira kena qada. Tapi pahala dapatlah. Allah Ta'ala takkan biarkan kita seharian kita tu, kita dapat pahala tu. Cuma pahala taat pada perintah Allah, pahala menghormati bulan Ramadan. Tetapi puasa tersebut tak jadi sebab ada haid walaupun sekejap dalam tempoh sehari kita puasa itu, maka hari tersebut tidak sah puasa dan perlu diqadakkan. Boleh? Okey, saya sambung sikit lagi ni. Yang kelima, syarat sah tidak pengsan sepanjang hari. Yakni tidak pengsan sebelum fajar sehingga terbenam matahari. Kalau pengsan sepanjang hari, maka puasa tidak sah. Bagi orang yang pengsan, wajib ke atasnya menggantikan puasa yang ditinggalkan sepanjang tempoh pengsan tersebut setelah dirinya sedar kembali. Ni kata ni. Kalau dia dah sedar kembali, maka dia kena qada balik. Jika orang pengsan itu sedar walaupun seketika pada siang hari puasa, maka sah puasanya sekiranya dia telah berniat pada malam hari. Kalau malam tu dia dah niat untuk puasa, tiba-tiba sebelum subuh dia pengsan. Pengsan. Sebelum berbuka dia sedar balik. Puasanya telah dikira sah. Faham malam, tengok, malam, siang. Lepas tu, malam balik. Malam ni dia dah niat. Siang ni dia pengsan. Dia pengsan sepanjang hari. Pengsan. Kalau pengsan sepanjang hari, puasa tidak sah. Andai kata dia sedar sekejap. Katakanlah dia sedar sini. Dia sedar. Waktu lain ni pengsan. Ni dia pengsan, ni pengsan. Sedar sekejap, maka puasanya dikira sah. Okey. Kalau orang tu tidur sepanjang hari, macam mana? Sah tak? Lepas daripada dia sahur tu, sahur makan kenyang-kenyang, dia pun tidur sepanjang hari, tak berjaga. Semayang pun tak semayang lah tu. Kalau dia semayang, dia jagalah. Dia semayang dalam mimpi je. Tu pun kalau dia semayang. Dia jaga-jaga bila? Jaga-jaga bila azan maghrib. Sah tak puasa dia? Ustaz, macam ni Ustaz? Kita nak kira mana Ustaz? Mana Ustaz Muhammad? Tidur. Naum akhul maut. Tidur ni saudara pada mati. Saya ingat anda loh Ustaz. Kalau tidur sah. Kalau tidur pengsan sah. Kalau tidur sah. Kalau pengsan baru tidak sah. Kalau tidur sah lah. Kalau pengsan tidak sah. Beza tu kalau orang tidur kita kejut, dia kejutkan, dia sedar kan. Pengsan ni kalau kejut memang tak sedar. Jadi tidur ni kalau dia tidur sepanjang hari pun hukumnya masih puasanya sah. Syarat ni diniatlah malam hari tu. Okey. Jika orang pengsan itu sedar walaupun seketika, maka sah puasa. Hukum orang yang mabuk sama sebagaimana orang yang pengsan. Namun berdosa jika dia mabuk dengan sebab yang haram seperti minum arak. Okey, hukumnya sama je lah. Orang yang mabuk sama hukumnya macam orang yang pengsan. Yang mabuk sehingga tak sedar diri. Tapi berdosalah kalau dia mabuk dengan sebab yang haram. Sebab-sebab diwajibkan berpuasa. Okey. Ini sebab-sebab puasa ni kita masuk sikit lagi ya. Sebab diwajibkan puasa terbahagi kepada dua. Sebab umum iaitu pensabitan puasa yang dihukum kepada masyarakat secara umum. Sebab khusus iaitu pensabitan puasa yang khusus pada orang tertentu saja, tidak pada yang lain. Pensabitan secara umum ada 3. Pertama, melihat anak bulan oleh seorang yang adil. Saksi yang melihat anak bulan mestilah adil penyaksian. Dipanggil adlu syahadah. Dan sabit penyaksian itu di sisi hakim. Adlu syahadah siapa dia? Orang tu Islam, balik, berakal, merdeka, tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil, tidak menipu dan bercakap keji kita marah, menjaga maruah dengan hidup. Ni panjanglah sikit Jadi ini dikira adlu
saksi yang adil. Adlu syahadah. Okay. Dan sabit penyaksian itu di sisi hakim. Dia pun tengok anak bulan, dia beritahu pada hakim, hakim terima. Maka wajib seluruh kawasan itu untuk berpuasa. Yang kedua, menyempurnakan 30 Sya'ban. Mencukupkan 30 Sya'ban jika tidak nampak anak bulan seperti keadaan langit yang berawan. Jadi macam mana nak buat? Langit berawan macam mana tengok anak bulan? Tak boleh lah. Maka dicukupkan Sya'ban 30. Ketiga, melihat lampu pelita yang dipasang di atas menara. Jika sebuah negeri menggunakan kaedah ini sebagai petanda masuknya bulan Ramadan. Ini contoh zaman dulu kan. Kalau bulan puasa tu dia akan cerahkan menara-menara. Dia letaklah api-api dan seumpamanya. Boleh kita jadikan panduan bahawa masuk Ramadan. Manakala sebab persabitan secara khusus juga ada 3. Sebab-sebab ini berlaku pada orang tertentu serta orang yang mempercayainya sahaja. Siapa? Pertama, melihat anak bulan oleh orang fasik. Orang fasik, dia tengok anak bulan. Contohlah, orang tu orang yang tak semayang. Tapi dia puasa. Dia tak semayang tapi dia puasa. Ni ada juga masyarakat kita ni. Dia tak semayang tapi dia puasa. Orang tu kena dakwah sikit lagi supaya dia puasa juga. Dia bukan sekadar puasa, dia semayang. Jadi orang ni fasik. Tiba-tiba dia kerja dia nelayan. Pada malam nak tengok anak bulan tu, dia pun nampak anak bulan. Mufti naik bukit tak nampak, dia nampak. Nampak hebat lah tu. Dia nampak anak bulan. Maka dia termasuk, dia wajib puasa. Jadi puasa kewajipan tu khusus sebab apa? Dia fasik, orang tak boleh percaya pada dia, hakim tak boleh terima penyaksian dia. Tetapi kerana dia sendiri yang yakin dan nampak anak bulan, kewajipan tu khusus kepada dia. Dalam kategori ni ialah mereka yang tidak diterima penyaksian. Jadi orang tak terima penyaksian ialah kanak-kanak, orang kafir, kanak-kanak, wanita dan hamba. Samalah. Orang ini penyaksian mereka tidak diterima. Jadi kalau mereka nampak anak bulan, mereka sendiri yang wajib. Tapi orang lain tidak wajib. Waktu cerapan anak bulan ialah pada petang 29 Sya'ban. Dengan syarat-syarat kenampakan. Antaranya anak bulan mestilah kelihatan setelah matahari tenggelam pada 30 Sya'ban. Ini boleh tengok dalam syarat imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah maknanya pertamanya anak bulan itu nampak lepas matahari tenggelam sepenuhnya. Kemudian setelah berlaku ijtima' pula dengan syaratnya lah 8 jam ke atas, kemudian ketinggian anak bulan itu, ketinggian tertentu. Itu boleh tengok, boleh search saja syarat imkanur ru'yah. Jika dia yakin bahawa yang dilihatnya anak bulan, maka wajib ke atasnya untuk berpuasa. Orang fasik, kanak-kanak, hamba, dia nampak anak bulan, wajib dia puasa. Begitu juga orang yang mempercayainya. Katakanlah orang tadi fasik, dia tengok anak bulan dekat laut. Dia tengok, dia pergi nelayan, dia tengok anak bulan, dia wajib puasa. Orang yang percaya kepada dia, contoh isteri dia, anak dia kan. Walaupun dia fasik tapi isteri dan anak dia, kenal lah siapa ayah dia tu. Ayah dia takkan menipu. Jadi dia pun, orang yang percaya kepada dia pun wajib berpuasa sekali. Yang kedua, seseorang yang mempercayai dan membenarkan kata-kata orang fasik atau seumpamanya. Kalau orang lain, contoh kawan dia tu nampak anak bulan, dia percaya, dia kena puasa. Yang ketiga, ijtihad masuknya Ramadan bagi orang yang tidak mengetahui waktu. Contohnya seorang yang berada dalam penjara yang gelap gelita dan seumpamanya, yang tidak dapat mengetahui tempoh waktu, hendaklah berijtihad dalam menentukan masuknya Ramadan. Contoh orang tu kena kurung. Masuk tak ada jam, tak ada apa-apa, kena kurung tempat gelap. Jadi lama duduk dalam tu. Duduk dalam sel, duduk dalam penjara, makanan ada semua. Macam mana dia? Dia tahu dah ni, dia masuk ni bulan Sya'ban ni. Dia kena buat andaian. Ni berapa hari dah. Ni masuk tak masuk. Dia kena buat andaian. Sekira-kira pagi pengiraan dia masuk Ramadan, dia kena puasa. Okey. Kemudian, setelah dia pada puasa tu, lama tu dia dikeluarkan daripada penjara. Macam mana nak buat? Jika setelah itu nyata bahawa dia telah berpuasa selepas bulan Ramadan, maka puasanya sah dan dikira qada. Kalau lepas keluar tiba-tiba nyata hari yang dia puasa tu dikira balik, aku ni puasa pada bulan Syawal ni. Lepas 1 Syawal lah, sebab 1 Syawal tak boleh kira Aku puasa ni selepas bulan Syawal dah, habis Ramadan dah. Maka hukumnya puasa itu dikira qada. Tapi lepas dia keluar penjara, dia kira-kira balik lah.
puasa baru ni rupanya dia puasa bulan Syaban. Tak masuk Ramadan lagi. Keluar-keluar tu baru orang puasa Ramadan. Maka puasa dia dalam penjara itu tidak sah. Jika dia nyata bahawa dia berpuasa sebelum bulan Ramadan, maka dia perlu menggantikan puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ni kena puasa semula lah. Maknanya kalau andaian dia yang buat tu berlaku puasa selepas daripada Ramadan, puasanya sah. Tapi kalau nyata bahawa dia puasa dalam penjara itu sebelum daripada Ramadan, dia kena puasa balik Ramadan. Kesimpulannya, diwajibkan kepada umat Islam untuk berpuasa dengan salah satu daripada sebab-sebab tersebut, sama ada secara umum ataupun secara khusus. Okey. Jadi rukun puasa ni kita tunggu untuk sesi kedua lah, insya-Allah. Saya buka untuk soalan Ustaz. Sila. Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi panduan sedikit berkenaan dengan kalau kami di Sabah ni Ustaz, selalu ada masalah beginilah. Dia ada berapa orang, ramai orang daripada Indonesia kan. Jadi diorang suka tengok waktu puasa Indonesia. Dia kata, kenapa Indonesia sudah puasa, kita belum. Lepas tu ada setengah orang pula, dia ikut puasa Arab Saudi. Jadi mungkin Ustaz boleh beri penjelasan sedikit kan kepada yang hadir pada hari ini berkenaan dengan perkara ini. Kenapa Saudi puasa, kenapa kita tidak puasa? Indonesia sudah mula puasa, kenapa kita tidak puasa? Jadi mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sedikit, insyaAllah. Jadi nanti semayang nanti semayang Saudi, semayang subuh, kita kena semayang baliklah subuh. Nanti Saudi semayang subuh, kita kena semayang balik subuh. Kena buka televisyen, tengok. Saudi waktu apa? Ini kalau berlaku Sabah patutnya benda ini dah sepatutnya semakin kurang lah. Makin kurang lah, kita dah ada keluasan maklumat yang terbuka sekarang ini sepatutnya kurang. Tapi soalan Ustaz tanya itu sebenarnya berlaku lagi sangat tepat. Ada beberapa orang yang ada pengaruh dalam masyarakatnya cuba nak buat pandangan yang menyebabkan berlaku kepincangan dalam masyarakat. Yang saya berita baru ni di mana di daerah selatan Thailand lah. Di Yala sana ada seorang tu, dia puasa, dia raya ikut Saudi. Dia raya ikut Saudi. Nampak tak? Jadi kerajaan ataupun Majlis Agama Islam sana, dia tetapkan hari raya dia lah setelah ikut kaedah-kaedah dia. Dia tak nak, dia nak raya ikut Saudi. Akhirnya Majlis Agama dia pecat je Tok Imam. Pecat jadi imam sebab apa? Hari orang puasa pergi raya dah. Dia macam ni. Dalam penentuan awal Ramadan dan juga hari-hari kebesaran Islam, Nabi SAW sebut sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu kerana melihat anak bulan dan berbukalah kamu kerana melihat anak bulan, iaitu raya. Jadi anak bulan ni yang menjadi asasnya. Sekarang ni orang yang menyalahi puasa masyarakat tu, apa dia buat? Dia tengok anak bulan ke? Bukan dia tengok anak bulan pun. Dia ikut negeri lain. Andai kata dia tengok anak bulan betul, dia nelayan ataupun dia pendaki, dia malim gunung ke apa, dia tengok anak bulan. Maka dia yang wajib kena puasa. Walaupun orang lain tak puasa, dia seorang puasa. Dan orang yang mempercayainya puasa tu tak apa. Sebab dia betul ikut kepada nas. Cuma dia tak bolehlah menyebabkan orang lain jadi susah. Dia ni, dia sendiri je. Dia sendiri yang wajib dan orang yang percaya kepada dia. Dalam keadaan dia tidak secara terbuka lah. Sebab orang lain mungkin dah isytiharkan puasa dan raya ni pada waktu apa kan. Dia sendiri nampak, tak apalah dia pegang. Sekarang ni yang berlaku macam Ustaz sebut tadi, bukan dia tengok. Dia ikut negeri lain. Sekarang ni negeri tu apa teliti? Dalam masalah melihat anak bulan ni, dia mengikut pada matlak. Matlak ni kedudukan tempat kawasan tengok anak bulan. Jadi kawasan-kawasan kita ni ada perbezaannya lah. Dan kerana Malaysia ni dikira satu kan, dikira satu. Dan kebanyakannya dia akan ambil daripada Sabah sana sampai ke hujung belah Langkawi. Daripada Sabah sana sampai ke hujung Langkawi tu. Itu dikira sekali. Jadi makna penentuan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia ni supaya nak menyeragamkan masalah cuti, masalah puasa dan raya ni, itu hak kerajaan lah.
Jadi dikira satu kawasan. Walaupun kalau ikutnya Sabah tu satu, nak datang ke kita ni satu kawasan jarak yang berbeza. Tapi bila kerajaan menjadikannya satu matlak, tak apalah, itu haknya untuk menjadikan satu matlak. Okey. Jadi bila nampak pada satu mana-mana kawasan dalam negeri kita, negeri Malaysia, negara Malaysia ni, maka seluruh Malaysia ini kena berpuasa. Sebab itu kadang-kadang dalam beberapa Ramadan yang sebelum ini, ada yang kenampakkan di Sabah. Nampak di Sabah, kat Semenanjung tak nampak. Mungkin cuaca sana terang ke macam mana, disuruh puasa juga. Sesuai lah, sebab negeri belah timur nampak, maka belah barat ni kena ikut. Kadang-kadang ada juga yang nampak di belah Pulau Pinang ataupun di belah Langkawi. Di belah Langkawi nampak, dekat Sabah tak nampak. Maka berdasarkan, sebab tu mereka mesyuarat dulu untuk menentukan tu. Majlis raja-raja tu, setelah diperkenankan, maka mereka menetapkan bahawa puasa, maka kita kena ikut turut kepada keputusan yang dibuat tersebut. Keputusan yang dibuat itu memang macam kes baru ni, kita kata raya terkejut kan. Sebab apa yang berlaku dalam kalendar dah lain tarikhnya, tapi kerana proses melihat anak bulan secara syar'i itu berlaku, itu jadi puasa terkejut tu. Puasa ke raya? Raya terkejut kan? Raya. Itu sebab sebelum ni ramai orang berbunyi, dia kata kerajaan kita ni sebenarnya main-main je tengok anak bulan. Majlis agama ni main-main je tengok anak bulan. Dia kata bukan betul pun. Akhirnya ikut kalendar juga. Tengok, baru terkejut, habis satu Malaysia terkejut. Habis satu Malaysia terkejut, jam-jamnya habis, barang-barang nak carinya, ayamnya tak ada. Menunjukkan apa? Tidak. Mereka meletakkan hukum berdasarkan kepada apa yang disebut dalam syariat. Maka proses melihat anak bulan itu berlaku. Dan dalam mazhab Syafi'i berbeza penetapannya dengan berbeza matlak. Jadi kita tak boleh ikutlah negeri lain. Sebab negeri lain dia ada matlak dia. Apatah lagi ikut Saudi yang jauh di belah barat. Itu lagi pelik tu. Sebab memanglah kadang-kadang usia bulan dekat kita ni masih baru, tapi di belah barat, di belah kawasan-kawasan barat, masuklah Saudi, benua Arab, benua Afrika, mereka biasa akan nampak sebab mereka duduk di sebelah lebih barat daripada kita. Jadi usia bulan tu usia yang lebih tua daripada kawasan kita. Kita ni belah timur sikit. Jadi benda tu tak pelik. Maka kita tak boleh ikut dia. Kalau tidak, ibadat lain pun kena ikut dia lah. Sembahyang kena ikut waktu dia. Jadi perbuatan tu kena sebar-sebarkan kefahaman dalam masyarakat. Janganlah kita buat benda yang menyebabkan berlaku huru-hara dalam masyarakat kita ni. Itu kot Ustaz. Nak buka lagi soalan kalau ada mungkin, insyaAllah. Ada soalan daripada Ustaz Ahmad Muaz. Boleh anda tanyalah kan? Soalan ni di akhir pun tak mengapa, cuma anda tanyalah. Nak tanya perempuan yang darah mutaqatti, darah yang tu kan, darah tafarriq ni, darah yang darah putus-putus. Awal pagi Ramadan keluar 2 jam. Dia sangka darah haid. Selepas 2 jam berhenti, maka darah tak cukup 24 jam. Bukan haid lah. Adakah wajib dia imsak? Bila dia nyata bahawa itu bukan haid, wajib dia imsak. Bila nyata bahawa itu bukan haid, wajib dia imsak. Kalau dia masih ihtimal ada haid, maka akan keluar esok hari apa, maka dia tak wajib imsak. Boleh? Jadi berdasarkan kepada zon dia dan juga ketetapan dia tu. Ada soalan lagi? Saya buka pada sahabat saya. Kita pukul 10, lepas tu kita masuk balik pukul apa Ustaz? 10.30 Ustaz. 10.30. Ada soalan? Okey, kalau tiada, saya rasa kita tangguh dulu lah Ustaz. Boleh. 10.30. InsyaAllah 10.30 kita akan sambung untuk sesi yang kedua. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, jadi pertamanya terima kasih pada Ustaz
Mahdi atas penyampaian untuk sesi yang pertama. Dan kepada semua sahabat-sahabat, 10.30 insya Allah kita mula. Dan jangan live lah kalau boleh, jangan live. Biar saja begini kita punya Google Meet nih. Kemudian kalau ada soalan, boleh post di grup. Kita ada grup peserta, boleh post di grup peserta. Dan apa namanya ini, satu lagi boleh ajak lagi lah. Nah, sahabat-sahabat, kawan-kawan boleh ajak lagi. Bagi share link kita punya Google Meet nih, insya Allah banyak manfaat yang kita boleh dapat. Soal yuran nanti kita bincang kemudian. Nah, jadi itu saja, kita tangguh dulu lah kan, Ustaz. Kita tangguh dengan Saya boleh live kan mana, Ustaz? Saya boleh live boleh, tak? Ustaz. Nanti boleh. Saya Nanti live, 10 saya menit live dulu baru lah. masuk balik Ustaz. Baik. Okay. Jazakallah khair, Ustaz. Okay, Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanallah. Illa alladziina wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.